العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من على دربه سار إلى يوم المحشر. أما بعد، حيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sampai kita pada sesi kali ini kita sambung menggunakan buku Mutiara Minhajul Abidin kepada perbahasan menjaga telinga. Ya, betul, menjaga telinga. Jadi hendaklah seseorang itu menjaga telinganya daripada keburukan dan berlebihan. Jadi antara asas takwa yang melibatkan menjaga anggota tubuh kita ialah menjaga telinga. Ya, takwa ialah penjagaan yang kita usahakan untuk selamat diri kita daripada seksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang perlu kita berwaspada dan memeliharanya ialah telinga. Telinga ini salah satu anggota yang Allah berikan untuk kita jaga agar kita gunakannya kepada ketaatan dan tidak melakukan maksiat dengannya. Jadi kita perlu menjaga telinga sebabkan dua perkara, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah telinga menyertai keburukan mulut. Maknanya kalau orang itu, kalau tidak ada orang mendengar, maka tidak ada orang yang bercakap. Ya. Kalau tidak ada orang yang sanggup untuk memberi telinganya kepada perkataan yang buruk, maka tidak ada orang yang akan berkata buruk. Kalau tak ada orang yang nak dengar, tak adalah orang yang nak mengumpat. Jadi sebab itu disebut Sami' Syarikul Mu'tab. Orang yang mendengar itu bersekutu dalam dosa dengan orang yang mengumpat. Kerana dia memberi telinganya untuk orang itu mengumpat. Jadi kita perlu jaga telinga kerana telinga itu akan menyertai keburukan mulut. Kerana mulut tidak akan berbicara jika tidak ada telinga yang mendengar. Kemudian yang kedua, bahayanya telinga yang kita perlu sangat-sangat jaga ialah kerana ia membawa kepada was-was dan lintasan dalam hati. Semua yang kita dengar akan mempengaruhi akal dan hati kita. Telinga ini ialah anggota yang paling penting. Ya, anggota yang paling penting. Kerana telinga ialah sarana kepada ilmu. Ya, telinga ialah medium ilmu. Walau orang tak ada mata ataupun orang tidak ada penglihatan, mungkin memang boleh jadi alim lagi. Ramai je orang yang tidak ada penglihatan tetapi alim, seorang yang alim. Seorang yang alim. Tetapi line okey. Orang yang tidak ada pendengaran tidak mungkin mendapat bahagian daripada ilmu. Ya. Kerana ilmu ini, telinga ini ialah sumber pengetahuan. Berpengetahuan. Apa yang kita dengar, maka sampai ke akal dan hati kita. Jadi kerana itu, telinga sangat penting. Orang yang
terhalang daripada kebaikan. Ilmu ialah orang yang tidak banyak menggunakan telinganya kepada kebaikan, malah banyak menggunakan anggota-anggota yang lain sebagai kesibukan. Itu orang yang bijak itu ialah orang yang banyak mendengar dari banyak berkata-kata. Orang yang bijak itu ialah orang yang banyak mendengar berbanding banyak berkata-kata. Maka kita perlu jaga telinga kita kerana ianya akan mempengaruhi ilmu ataupun pengetahuan kita. Apalagi kita mendengar perkara yang sia-sia, yang mana ianya merupakan pengisian yang merugikan usia kita, kerana telinga ini sepatutnya kita boleh dengar benda-benda yang menambah ilmu. Ya, telinga ini sepatutnya boleh menyebabkan kita menambah ilmu. Tetapi kalau kita mendengar perkara yang sia-sia, jadi kita tidak memanfaatkan masa kita dengan mendengar untuk menambah ilmu. Dan begitu juga kalau kita mendengar perkara-perkara yang dilarang dan haram, maka dia akan mempengaruhi tindakan kita yang tindakan kehambaan kita. Banyak perkara-perkara yang haram yang kita dengar. Kalau orang berbicara buruk tentang orang lain, kita dengar, maka kita sudah menambah sangkaan-sangkaan buruk dalam diri kita kepada orang lain. Kalau kita mendengar idea-idea yang haram, idea-idea yang buruk, maka ia sudah memberi ia sudah memberi idea buruk kepada kita. Berjangkit idea buruk itu kepada kita. Itu Nabi SAW sendiri menegaskan kepada kita untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terikut dengan lingkungan yang buruk, kerana lingkungan buruk itu akan mempengaruhi apa yang kita dengar, selain daripada apa yang kita lihat. Telinga ialah pintu kepada pengetahuan, dan pengetahuan ialah asas kepada tindakan dan perbuatan seseorang. Ya, sebab itu kalau kita melihat bahayanya mulut, telinga berbanding mulut, telinga boleh mulut boleh tutup, tapi telinga tak boleh ditutup. Telinga tak boleh ditutup. Mulut boleh kita tutup untuk tidak makan racun. Untuk tidak makan racun. Tapi telinga tidak boleh ditutup untuk tidak masuk racun ke dalam telinga kita. Jadi kita macam mana nak tutup telinga daripada mendengar perkara-perkara yang buruk? Maka setelah kita menghindari persekitaran yang boleh membawa kepada keburukan. Jadi bagaimana kita ingin mengelak, kan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang buruk yang boleh memberi kesan kepada hati dan akal kita dengan bersama dengan orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk, dan banyak mendengar perkara-perkara kebaikan. Telinga kita ni kalau tak disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan keburukan. Sebab tu sekarang ni kita ada, kalau kita ada macam earphone, kita boleh masukkan dalam telinga kita earphone untuk dengar benda-benda yang baik supaya tidak terganggu dengan persekitaran yang buruk. Kadang-kadang kita masuk dalam pengangkutan awam, kan, ataupun kita di tempat yang bersosial ramai sangat orang, kita pun tak nak disibukkan dengan apa yang dibicarakan oleh perkara-perkara yang mereka bicarakan, maka kita boleh menutup dengan mendengar kebaikan. Sebab itu cara yang paling baik untuk kita mengelakkan diri kita daripada keburukan anggota diri kita, anggota tubuh kita, ialah dengan menyibukkannya dengan kebaikan. Menyibukkannya dengan kebaikan. Menyibukkannya dengan kebaikan. Baik. Itu
ialah dia punya ukuran. Kemudian menjaga lidah. Ya, jelas menjaga lidah. Menjaga lidah ialah suatu anggota yang penting juga untuk kita jaga. Kerana lidah itu ialah suatu anggota yang memberi kesan besar dalam perilaku akhlak kita. Memberi kesan dalam perilaku akhlak kita. Apabila orang bicaranya buruk, maka kebanyakan karakter dirinya sudah buruk. Ya, kebanyakan karakter dirinya sudah buruk. So, itu lidah yang buruk itu mencerminkan akhlak yang buruk. Ya, orang yang akhlaknya baik, maka dia akan menjaga lidah. Kadang-kadang kita tak boleh untuk membezakan, maknanya orang kata saya mulut je macam ni tapi hati baik. Tak. Jadi kalau hati baik, mulut pun akan baik. Ya. Jadi tak ada orang yang hatinya baik, mulutnya buruk. Tidak. Hatinya baik itu pasti akan membawa kepada mulut yang lidah yang baik. Kerana cerminan bagi akhlak diri yang baik ialah perkataan yang baik. Kerana itu Nabi SAW menghubungkan antara imannya seseorang dengan bicaranya dia. Nabi SAW menyebut tentang hakikat iman seseorang itu dengan bicara yang baik. Dengan bicara yang baik. Hakikat seseorang itu dengan bicara yang baik. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang berbicara kepada beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan kata baik ataupun dia diam. Dia akan diam. Jadi hubungan kepada keimanan. Hubungan bicara dengan keimanan. Kemudian mana tadi? Nabi SAW juga menghubungkan. Ada gambar? Ada gambar? Ada tak gambar? Line? Baik, tak apa. Jadi mana? Nabi SAW menghubungkan perkataan dengan iman, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang berbicara, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan berkata yang baik ataupun dia diam. Jadi diam juga sebahagian ungkapan yang sebahagian ungkapan iman. Orang yang susah nak diam ni, ada benda je yang dia nak cakap, maka orang ini adalah orang yang tidak represent keimanan. Sebab diam ini satu ibadah. Kalau kita tahu bahawa perkataan kita pun tidak membawa kepada ibadah. Jadi diam itu sendiri sebagai suatu ibadah. Jika kita tidak ada perkataan yang boleh kita bicarakan sebagai ibadah. Orang masalahnya dia tak fikir perkataannya sebagai ibadah, maka akhirnya dia tidak boleh diam sehingga dia bercakap benda yang dosa dan fudul berlebihan. Dan Nabi SAW juga menghubungkan Islam dengan perkataan yang baik. Nabi SAW mengatakan, Al-Muslim, seorang Muslim itu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah yang mana orang-orang muslim yang lain sejahtera daripada lidah dan tangannya. Sejahtera daripada lidah dan tangan. Itu seorang muslim. Jadi orang muslim ini sepatutnya orang lain tidak orang lain sejahtera daripada lidah dan mulut. Bahkan attitude, sifat, bukan sekadar lisan sahaja tetapi perilaku yang mencerminkan lisan sahaja menjadi perkara yang sangat perlu kita jaga agar orang lain tidak tersinggung dengan perbuatan kita yang berkaitan dengan lisan. Sebagai contoh, Nabi SAW menyatakan melarang jika ada 3 orang, maka 2 orang itu saling berkata-kata dan meninggalkan yang ketiga. Maknanya ada 3 orang satu masa itu, 2 orang bercakap-cakap, berbisik-bisik dalam keadaan yang ketiga dibiarkan. Itu juga dilarang. Walaupun dia tidak cakap pasal orang yang ketiga itu, tetapi kerana membiarkan saja orang yang ketiga itu, tertanya-tanya apa benda yang dia orang cakap tu, itu juga tidak dibenarkan. Walaupun yang dibicarakan belum tentu benda yang buruk ataupun berkaitan dengan orang yang ketiga, tetapi sepatutnya apabila ada dalam majlis itu bertiga, maka ketiga-tiganya perlu ada penyertaan ataupun sekurang-kurangnya semua boleh dengar apa yang dibincangkan. Ini ialah akhlak berkaitan dengan lisan. Sekarang ni ramai orang tidak faham dengan cara itu. Ramai orang yang tidak faham, akhirnya kalau kita dalam pengajian pun kadang-kadang guru yang mengajar nanti orang bercakap sesama mereka di belakang, kan? Betul. Orang ini bercakap-cakap, bual-bual dengan sesama mereka di belakang. Itu juga satu bentuk tidak menjaga lisan, kerana berbual-bual ketika orang lain memberi pengajian, itu sudah tentu akan memberi menyinggung orang yang mengajar. Apalagi kalau nampak macam ketawa-ketawa pula, itu lagilah nampak macam tengah mengumpat, kan? Betul? Bual berdua, tiga. Okay, ketawa-ketawa kat belakang. Ini zaman kita kanak-kanak sekolah rendah tu tak apalah. Kan? Zaman sekolah rendah lu memang tak faham. Main pemadam lah. Orang mengajar kat depan. Main pemadam ke? Kan? Bual-bual, tetapi dah jadi bapak budak pun, kadang-kadang kan mak budak pun perangai macam kanak-kanak lagi. Dalam masalah lisan ni penting. Diam dan beri tumpuan. Paling buruk pun tidurlah. Dalam tertidurlah, bukan tidur. Bukan tidur memang. Baca bismillahirrahmanirrahim amutu wahya begitu. Dalam majlis, tetapi tertidur. Okey lagi daripada berbual-bual. Kerana lisan kita itu boleh menyinggung walaupun tidak langsung. Lisan kita ini boleh menyinggung walaupun tidak secara langsung. Maka hendaklah sekarang lisan ni bukan lidah saja. Lisan zaman sekarang ni jari. Lisan zaman sekarang ni jari. Kita type benda bukan-bukan dalam Facebook, dalam online, dalam media sosial. Jadi lisan zaman dulu ialah lisan lah. Tapi lisan sekarang termasuk jari. Termasuk jari kita, termasuk keyboard kita. Termasuk keyboard kita. Tu lisan lah tu. Jadi perlu jaga apa yang kita nak cakap. Sebab perkataan sebenarnya di hati. Innal kalamah lafil fuad. Perkataan ni di hati. Tapi lisan ni dijadikan tempat untuk mengeluarkan apa yang kita simpan di hati kita. Jadi orang yang banyak cakap dalam hatinya, sama ada dia akan cakap ataupun dia tidak cakap.
Sebab tu cara yang paling baik sebenarnya ialah menjaga hati kita daripada bercakap. Menjaga hati kita daripada bercakap benda yang bukan-bukan. Ataupun bercakap buruk tentang orang. Ya. Hendaklah seorang hamba itu menjaga mulutnya kerana ia merupakan anggota yang paling banyak membawa kepada kerosakan. Mulut ni membawa kepada kerosakan. Kadang-kadang boleh membinasakan dirinya dan fitnah kepada orang lain, kepada dirinya dan permusuhan. Ini perkara yang besar dalam masalah lisan. Berapa banyak orang bergaduh kerana salah cakap. Berapa banyak orang yang binasa kerana salah cakap. Kesannya besar. Orang dulu-dulu kata kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Kan? Orang dulu pun sudah ajar kepada kita benda begini. Apa lagi dikata, disebut? Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padan. Buruk padan. Betul ke? Saya pun tak tahulah. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata tak boleh diundur. Bukan dia mesti sama. Telajak kata buruk padan. Ya, buruk padannya. Ya. Maka ada 5 usul, 5 asas untuk menjaga lidah bila mana memotivasi kita untuk menjaga lidah. Ada 5 asas yang perlu kita fikirkan untuk memastikan kita boleh menjaga lidah. Pertama, untuk menjaga anggota tubuh yang lain. Ya, kerana kalau kita tidak jaga lidah, maka kita tak jaga diri kita yang lain. Berapa ramai orang menjatuhkan maruah dirinya dengan perkataan buruknya. Berapa ramai orang yang merosakkan dirinya dengan bercakap benda yang menyebabkan permusuhan dan seumpamanya. Jadi kita kena fikir untuk menjaga lisan kita kerana lisan kita kalau kita tak jaga samalah macam kita tak jaga tubuh kita. Cuba tengok orang tiba-tiba matanya bengkak, lebam, mata sebelahnya lebam, warna hitam, tiba-tiba mata sini lebam. Dia apa pasal ni? Apa pasal ni? Dia tersalah cakap sikit. Tersalah cakap, mata yang lebam. Mata lebam. Kena tumbuk dia orang. Mulut tak kena sangat. Jarang orang nak tumbuk mulut, ada juga kan. Tapi bukan lidah yang kena. Lidah mana ada orang nak tumbuk lidah dia? Tak ada. Lidah tak ada orang nak tumbuk kan. Jadi bergaduh dengan orang, akhirnya anggota tubuh lain yang cedera kerana apa? Kerana lidah yang disembunyikan dalam mulut kita tu yang buat masalah. Kerana lidah tak kena pun. Jadi menjaga lidah untuk menjaga anggota yang lain. Kemudian untuk menjaga masa, jaga waktu. Kalau kita tak jaga lidah, banyak benda yang kita cakap benda sia-sia. Ada orang bual kat kedai kopi, elok dia minum sarapan pukul 8 pagi. Dia datang kawan-kawan dia bual panjang. Dia kata, dah pukul 11 dah. Sudah. Dia dah jadi macam tu. Kan? Pukul 8 pagi tadi makan elok semua, dah minum. Ada orang datang. Jemput duduk makan sekali. Dia makan sekali. Kau lama tak dengar cerita. Memang lama tak dengar cerita tu, yang dia cerita tu habis. Semua satu kampung punya cerita dia cerita. Dah jadi bual ngopi ni. Bila orang ajak ngopi ni bukan pasal minum, dia bercakap tu. Cakap banyak sampai 10, 11 kata, dah pukul 11 dah banyak dah air dia minta order tu. Kadang-kadang kita tak pasang satu meja tu banyak betul air. 3 orang je duduk tapi cawan sampai 11. Kan, banyak air kosong lah, banyak kan. Pasal dia nak buat apa? Nak bual kosong. Dia nak bual
kosong. Jadi banyak air kosong diletak atas. Pasal kalau tak minum ni mamak ke orang tu suruh, bang keluar lah bang, orang lain nak duduk pula kan. Nanti order lagi. Order buat kosong lagi sampai pukul 11. Apa nak mesyuarat untuk bangunkan negara? Tak, bukan nak mesyuarat bangunkan negara. Mesyuarat cerita pasal orang tu, mesyuarat cerita pasal benda ni. Kan? Habis. Itu kalau baca kitab pun mungkin dah separuh. Kan? 8 pagi sampai 11. Kalau baca kitab pun dah mungkin separuh kitab kecil dah nak habis. Ya? Jadi orang kalau tak jaga lisan, maka dia akan tidak menjaga waktunya. Jadi kenapa kita kena jaga lisan? Kerana kita tak nak buang masa. Allah menggambarkan sifat orang-orang ini. Orang-orang yang buang masa dengan lisan ini, maka kita perlu berpaling. Wa'aridnil jahilin, berpaling daripada orang-orang jahil. Kadang-kadang sifat orang-orang yang jahil ialah dia bercakap benda yang bukan-bukan. Dia bercakap yang bukan-bukan. Bila kita lalu di kelompok orang yang bercakap bukan-bukan, maka kita kata qalu salam. Okay, salam. Sorry, saya tak boleh join lah. Tak boleh join lah. Cakap benda bukan-bukan ni kan. Kita elakkan diri kerana kita ada masa kita. Ini kerana ramai orang yang mesti-mestikan waktunya dengan bicara yang tak perlu. Bahkan nanti masuk kepada yang haram. Masuk kepada bicara yang haram. Kemudian yang ketiga, apa dia? Untuk menjaga amal ibadahnya. Ada orang bercakap banyak dia punya masa yang dia habiskan dengan perkara yang sia-sia. Jadi ketaatan pun tak banyak. Elok dia boleh sembahyang duha, bual saja sampai zuhur. Sembahyang duha pun tak ada. Elok dia boleh baca Quran 1 juzuk, bercakap aja benda yang bukan. Habis. Kalau dia tak bercakap, 1 juzuk habis. 1 juzuk baru setengah jam. Dia bercakap 3 jam. Kan? Habis masa itu. Dan juga menjaga pahala puasa. Pahala amalan. Kalau banyak sangat bercakap, kadang-kadang mengumpat orang, pahala kita dah makin berkurang. Akhirat nanti baru tahu. Ni apa pasal pahala kurang ni? Banyak sedekah ke orang. Kenapa macam mana sedekah dengan orang? Banyak cakap pasal orang. Banyak sangat cakap pasal orang. Jadi banyaklah kita bagi orang lain pahala. Na'udzubillah. Ya, mengumpat ini antaranya menjadi sebab untuk orang itu menjadi sebab untuk orang hilang pahala dan berpindah pahalanya kepada orang lain. Itu sebab kita kena jaga lisan kita supaya kita tidak menjadi sebab untuk diri kita keseluputan pahala di dunia dengan berpindahnya pahala kita ke akhirat, kepada orang lain di akhirat. Itu yang kita takut. Sebab apa? Kita takut ibadah tak banyak. Tapi banyak belanja pahala ke orang lagi dah tak betul. Kan? Banyak sangat ibadah kita ni nak kena bagi derma kat orang lain dengan pahala-pahala kita ni. Jangan pemurah sangat dekat situ. Pahala kita ni. Jangan pemurah. Sebab tu elakkan diri daripada berkata-kata yang buruk. Termasuklah mengumpat, fitnah dan sebagainya. Fitnah dan sebagainya. Orang yang antara sifat orang yang cintakan dunia dan sukakan kedudukan di dunia ialah suka mengata pasal orang lain. Orang yang mengata pasal orang lain di belakang orang ini dua benda. Pertama, dia nak jatuhkan orang lain untuk bangunkan dirinya dalam keadaan dirinya tak ada nilai selain daripada menjatuhkan orang. Ada orang yang memang tak ada nilai, maka dia kena pastikan orang lain lagi tak ada nilai. Barulah dia boleh naik. Kan? Macam dia bekerja, tak adalah rajin. Kan? Tapi
nanti dia ada anugerah pekerja cemerlang. Kan? Dekat office mana-mana lah. Dekat office ada anugerah pekerja cemerlang. Dia ni kerja tak berapa rajin. Tengok ada bos nak senaraikan nama kawan-kawan dia. Lepas tu dia cakap kat bos, alah, orang tu lagi lah tidur lagi banyak pada saya, bos. Yalah, dia pun tidur juga. Tapi orang tu lagi tak patut, bos. Maknanya dia pun memang tak patut. Tapi orang lain lagi tak patut. So dalam kalangan yang semua yang tak patut tu, saya lah yang paling layak sekali walaupun masih tak patut. Dia jadi itu. Ya. Jadi orang berlumba-lumba untuk menjatuhkan orang lain kerana dia pun tak ada nilai. Dia pun tak ada nilai. Ini yang pertama. Orang yang mengata orang ni, dia tak ada nilai dia sendiri sampai terpaksa menjatuhkan orang lain kerana nak menaikkan dirinya ataupun hanya kerana hasad. Hanya kerana hasad. Ya, hasad. Ataupun yang ketiga, orang itu pengecut. 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 Pengecut ni dia cakap belakang-belakang. Kalau dalam bahasa orang pukul belakang-belakang ni menakut, betul. Pukul belakang-belakang ni menakut. Kalau orang betul-betul bertempur, dia pukul depan-depan. Pukul-pukul curi ni menakut. Sama juga orang yang berkata belakang-belakang. Ini ialah orang yang penakut. Jadi hatta orang yang berkata ni sebenarnya ialah orang yang penakut dan ingin naikkan dirinya tanpa nilai dirinya. Sebab itu, dan mengata orang lain ini juga salah satu puncanya ialah kerana apa? Kerana cintakan dunia. Cintakan dunia, maka dia naklah orang lain dapat. Dia nak apa yang orang lain dapat, apa yang dia tak dapat. Tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Cinta dunia dia tu. Cinta dunia dia ni menjatuhkan, menyebabkan dia menjatuhkan orang lain. Sebab tu Allah SWT akan hubungkan dalam surah Al-Humazah. Allah SWT sebut, Wailun likulli humazatin lumazah. Wail, celakalah bagi orang yang semua, bagi setiap orang yang humazah, lumazah. Humazah ni berkata, cakap depan-depan. Lumazah ni cakap belakang-belakang. Menjatuhkan orang depan-depan, buat fitnah, buat kenyataan, buat segala macam perkataan yang bukan di hadapan orang, ataupun mengata orang di belakang-belakang. Apa yang dia buat lagi? Allazi jama'a malahu wa addadah. Dan dia juga menghimpunkan harta dan menghitungnya. Kira-kira mana dia ada gabungan. Dia mengata pasal orang dan dia sibuk menghimpunkan harta untuk diri. Jadi orang yang mengata orang lain ini salah satu sifat daripada sifat orang yang cinta dunia. Maka dia nak dunia orang lain tak dapat, dia mengata orang lain. Tak patutlah dia dapat anugerah tu. Memanglah saya ni tak rajin sangat, tapi dia lagi teruk, patutnya dia tak dapat. So itu ialah humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah. Dia suka menghimpunkan harta dan menghitungnya ataupun menyimpannya untuk menyangka bahawa hartanya boleh mengekalkan diri. Kemudian yang keempat, usul yang keempat untuk kita menjaga lisan ialah untuk mendapat kesejahteraan dunia. Cara untuk mendapat kesejahteraan dunia ialah dengan menjaga lisan. Orang cari pasal cakap bukan-bukan, memanglah kena bukan-bukan. Itu masalah. Orang banyak benda, banyak sebab orang dibenci ialah kerana mulut yang tidak dijaga. Banyak sebab orang dibenci kerana mulut yang tak dijaga. Di dunia. Dan yang kelima, untuk mendapat kesejahteraan di akhirat. Kerana kalau cakap benda yang haram, maka akan diseksa. Kalau cakap benda yang halal tapi berlebih-lebihan, maka akan memberi kesan kerana Allah akan tanya, kenapa kau tak gunakan dengan kebaikan? Mulut kau ni cakap sampai 5,000 patah perkataan sehari. Kalau kau baca Quran, banyak dah muka surat. Mulut kau ni dah cakap sampai puluh-puluh ribu perkataan satu hari.
Kalau kau baca Quran pun banyak dah muka surat kau dapat. Uh, uh, jadi kita perlu muhasabah di dunia ni kerana besok nanti dekat akhirat Allah tanya dah tak sempat dah kita nak muhasabah. Muhasabah ni dunia. Kalau dekat akhirat dah jadi apa? Kalau dunia muhasabah, akhirat muhasrawak. Sarawak. Bukan Sarawak. Dah tak ada tempat, dah tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa. Dekat akhirat dah tak boleh nak buat apa. Nak muhasabah pun dah tak boleh. Allah yang akan hitung. Dekat dunia muhasabah, dekat akhirat hisab. Dekat dunia muhasabah, dekat akhirat hisab. Hisab ni dah tak boleh nak buat apa dah. Ya, bahkan kesan daripada bicara dengan perkataan yang dibenarkan tetapi berlebihan turut besar. Ada 4 perkara berkaitan dengan cakap benda yang tak berfaedah. Jadi kita boleh tengok kesan daripada bercakap benda tak berfaedah. Benda yang haram ni dah jelas lah. Tak tahu juga, tak tahulah. Patutnya kita tahulah bercakap benda yang bukan-bukan ataupun benda yang haram ini memanglah ada kesan buruknya. Tetapi ini cakap benda yang tak berfaedah. Apa kesannya? Pertama, dicatat juga oleh para malaikat. Kalau para malaikat catat, boleh apa benda dia merepek. Boleh. Esok kat akhirat. Kemudian catatan itu akan diserahkan kepada Allah. Catatan itu akan diserahkan kepada Allah. Ni tengok ni macam apa benda yang dicakap ni. Banyak benda yang bukan. Kemudian yang ketiga, catatan itu akan dibaca di khalayak ramai. Orang semua tahu. La ilaha illallah. Apa benda lah orang ni cakap. Ngarut semua. Dia akan dimalukan. Dan yang keempat, Allah akan persalahkan dia ataupun dia akan dipersalahkan kerana kehidupannya kosong daripada ibadah. Apa sebab tidak banyak ibadah? Kerana banyak cakap bukan-bukan. Banyak cakap benda tak faedah. Kerana orang tak boleh nak keluar daripada bercakap. Dia kalau duduk 2-3 orang, dia dah duduk daripada 8 pagi nak bual dekat kedai tu. Dah sampai pukul 10 dah tak ada benda nak cakap. Dia pun tak nak balik. Baliklah baca Quran ke apa ke, tak nak balik. Dia tak nak balik. Sabar dulu pukul 10. Cerita-cerita dulu. Lepas tu dia cari pula cerita lain pula. Nak bagi dia duduk lama lagi. Nak buat apa? Padahal daripada pukul 8 duduk sampai pukul 10 bercakap. Lepas tu orang nak balik dah. Dia kata, nanti lu awal lagi. Pukul 10 baru. Duduk lu bercakap lagi. Cakap apa lagi? Dah tak ada idea dah cakap. Dia cerita pasal. Kau tahu tak pasal ni pula? Patut dah balik-balik dah. Tapi dia nak cerita juga. Sambung sampai pukul 12. Sambung. Kadang-kadang kita saja je cari sebab untuk bercakap. Kan? Padahal dah tak ada benda nak bercakap. Pasal kita pun tak nak isi masa dengan ibadah. Ada macam tu. Ada manusia macam tu. Memang kita pun rasa macam dah banyak. Kita pun dah takut nak bercakap banyak sangat ni. Tapi dia pun ajak juga. Nanti dah lama tak jumpa. Cakap lagi banyak. Jangan sampai besok Allah tanya apa pasal cakap banyak sangat. Kita pun tak boleh nak menyalahkan kawan kita. Ni dia lah ajak aku cakap banyak sangat. Allah kata kau tak ada akal ke nak fikir. Dengar dan cakap banyak sangat ni merugikan kau di akhirat. Kerana apa? Banyak keluputan ruang untuk beribadah kepada Allah. Banyak keluputan peluang untuk beribadah kepada Allah. Para sahabat ni banyak melazimi diam. Para sahabat, para salafus soleh banyak melazimi diam. Banyak melazimi diam. Ya. Itu dia punya ukuran dia. Maka dia akan tidak mampu berhujah di hadapan Allah. Allah tanya, apa pasal kau tak banyak sangat solat ni? Tak banyak sangat ibadah ni? Dia tengok, rupanya banyak cakap. Jadi dia tak ada alasan. Dia dah tak ada alasan untuk dia tolak, untuk dia nafikan
selain daripada minta maaf, ya Allah, memang aku ni banyak salah cakap. Ini salah satu afat. Afat apa? Afat ni adalah salah satu kecelaan. Bercakap yang tidak ada nilai ibadah. Jadi dia punya fungsinya ialah bagaimana menjaga diri kita dalam anggota kita ini boleh melakukan taat dengan anggota tadi. Itu dulu. Kalau kita tidak mengisi dengan taat, kita akan mengisinya dengan kekosongan, fudul berlebih-lebihan, dan wal-iyazubillah boleh bawa kepada mengisi yang haram. Mengisi yang haram. Jadi cara yang paling baik ialah bagaimana kita mengisi dengan taat. Mengisi dengan taat. Itu yang paling baik. Kalau kita tidak mengisi anggota kita dengan taat, susah kita nak lawan meninggalkan maksiat. Kalau kita tidak dengar ceramah, pengajian, kita akan dengar benda lain yang bukan-bukan. Kalau kita tak dengar ceramah, kita dengar bukan-bukan. Kalau kita tidak menonton ceramah dan kebaikan, kita akan menonton yang bukan. Kalau kita tidak cakap tentang ilmu dan tak baca Quran dan sebagainya, kita akan cakap yang bukan-bukan. Sebab itu nilai ibadah besar kerana menyelamatkan kita daripada maksiat dan kelalaian. Wallahu alam. Nanti kita sambung kepada menjaga hati. Menjaga hati pula lah. Menjaga hati tu kita baca di kesempatan akan datang. Wallahu alam. Tak ada slide slide tak ada tadi. Okey, tak apa. Kita tangguh dulu pada menjaga hati. Ini tandalah menjaga hati. Wallahu alam. Tapi bihadza qadar aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.